Assalamualaikum murid-murid yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan sambung lagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Untuk kali ini kita teruskan dengan bidang sirah iaitu kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran nombor 16, tajuk kita Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Makkah. Kalau ingat lagi, dua tajuk kita sebelum ni cerita tentang perjanjian Hudaibiyah ya, yang kita tengok video dulu tu. Kemudian kita sambung pula dengan pembukaan Kota Makkah. Berpandukan kepada tajuk sebelum ini kita dapati selepas perjanjian Hudaibiyah, daripada peristiwa itu maka berlakulah pembukaan Kota Makkah. Kota Makkah berjaya dibebaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cengkaman orang Quraisy. Jadilah Kota Makkah itu sebagai kota orang Islam. Hari ini kita lihat pula apa pula perkembangan Islam selepas tu. Baik, mari kita lihat ya. Dia mulakan dengan gambar peta di sini, muka surat 149. Nak menunjukkan bahawa warna hijau ini negara-negara yang dikuasai oleh orang Islam. Ya, jadi negara Islam. Kira banyak tu ya. Lebih kurang 1/3 daripada seluruh dunia. Ini semua berpunca daripada jasa dan sumbangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Baik, kita lihat muka surat 150. Strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kesannya. 1/3 tadi kita lihat kan, kita lihat kota peta ini begitu ramai orang Islam sudah. Kenapa? Hasil daripada strategi yang Nabi kita buat ketika berdakwah. Berdakwah ni maksudnya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Apa dia strateginya? Ada 3 ya strateginya. 1, 2, 3. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama, mengukuhkan negara Islam. Bila Kota Makkah telah berjaya dibuka, diselamatkan, maka jadilah Kota Makkah itu kota Islam. Begitu juga dengan Madinah sebelum tu. Jadi sudah ada 2 negara. Jadi apa yang Nabi buat ialah kukuhkan negara Islam. Dengan caranya membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Iaitu menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala, hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Yang kaya, orang kaya terus kaya. Yang miskin biar jadi miskin. Tidak, itu tidak berlaku sudah. Yang seterusnya melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Orang Islam yang sudah memang Islam itu dikuatkan lagi akidahnya. Yang ketiga, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah. Maksudnya jangan lagi buat benda-benda yang syirik. Taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Itu semua ditinggalkan. Kemudian memperkasakan ekonomi umat Islam. Itu cara untuk mengukuhkan negara Islam. Caranya apa? Mengutuskan pemungut zakat dan jizyah. Maknanya dilantik orang-orang yang bertugas untuk kutip zakat daripada orang-orang kaya kan. Dan jizyah maksudnya cukai. Lihat di bawah ni, jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam ketika itu. Jadi mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh orang Islam. Jadi bila ada sumber zakat dan jizyah ini maka boleh digunakan untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Itu yang pertama. Strategi yang kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah, iaitu peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maksudnya tidak dikhususkan untuk lelaki saja ke atau perempuan saja. Tidak, semua bertanggungjawab untuk berdakwah. Dan bukan hanya orang yang kalau zaman kita hari ini bukan ustaz-ustazah saja, malah semua orang Islam bertanggungjawab. Kemudian saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Bekerjasama mempertahankan agama Islam. Baik, strategi yang ketiga pula menjalinkan hubungan luar. Ini cara berdakwah. Kita jalinkan hubungan dengan pihak luar pula supaya dapat disebarkan Islam itu kepada pihak yang berada di luar kuasa Islam, di luar negara Islam. Caranya apa? Menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur ini lebih kurang wakil rakyat lah, ataupun menteri besar dan seumpamanya.
dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Jadi wakil rakyat zaman dahulu perlu ada pengetahuan agama yang baik untuk mereka berdakwah. Kemudian menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Maksudnya ada rombongan-rombongan pentadbir ataupun menteri-menteri daripada luar negara datang jumpa Nabi, Nabi sambut dengan baik. Bukannya Nabi halau, Nabi terima. Baginda menerima kekunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Baik, hasil daripada itu berlakulah kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya. Bila dah dikukuhkan tadi kan, jangan syirik, taat pada Nabi kan. Jadi kukuhlah dan teguhlah akidah umat Islam. Hidup bersatu padu, bekerjasama tadi kan, aman dan damai. Mana kata sama-sama jaga Islam daripada ancaman musuh. Yang kedua, kesannya apa? Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Dan yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di Semenanjung Arab. Itu baru di Semenanjung Arab. Kalau kita lihat dalam peta ni peta dunia ni, macam mana boleh tersebar lagi luas ni. Itu yang akan kita pelajari dalam tajuk-tajuk yang akan datang. Baik, jadi untuk kali ini kita belajar 3 strategi berdakwah dan kesan daripada dakwah. Baik, sampai sini dahulu, akan kita sambung nanti.